Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya sebagai hamba yang diizinkan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan kita pada kali ini, kita bersyukur kepada Allah kerana peluang yang diberikan untuk kita bersiaran secara langsung pada malam ini. Kuliah Maghrib berhubung dengan mengenali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dibawakan khas oleh Masjid Al-Ghufran, Batu Dua Lama, Kangar, Perlis. Yang mana kuliah ini kita mengambil sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada malam ini kita sampai kepada siri yang kedua, rentetan dan sambungan daripada kuliah sebelum ini. Pada minggu yang lepas kita telah memulakan mengenali khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, yang merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Dan Sayyidina Uthman terkenal dengan gelaran Zunurain, orang yang memiliki 2 cahaya, Nurain. Nurain, ya, orang yang memiliki 2 cahaya, merujuk kepada 2 orang putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kelebihan, keutamaan dan keistimewaan Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga, yang menyambung tugas dan risalah kepimpinan umat ini, Sayyidina Uthman ibn Affan. Yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah menyebut sedikit sebanyak latar belakang kehidupan di peringkat awal, bagaimana Uthman mendapat hidayah, memeluk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan kita juga kenal sikap dan sifat Uthman ibn Affan, yang mana apabila kita menyebut Sayyidina Uthman akan tergambar dan terlintas di pemikiran kita sebagai umat Islam. Sayyidina Uthman adalah contoh tauladan qudwah yang sangat besar sebagai manusia yang begitu kuat menginfak dan membelanjakan hartanya untuk perjuangan agama dan membela Islam dan umatnya. Apabila kita menyebut tentang Uthman, kita tidak boleh lari daripada sifat kedermawanan, pemurahnya, bersegera menyahut panggilan dan sahutan tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkenal telaga rumah, telaga yang dibeli oleh Uthman dan diwakafkan untuk umat Islam. Telaga yang terletak di Madinah, yang wujud sehingga ke hari ini. Telaga yang ditawarkan oleh Rasulullah. Sesiapa yang membelinya dan mewakafkan kepada umat Islam, untuk umat Islam minum daripadanya, Allah akan memberi minum untuknya di syurga. Tidak ada individu dan tidak ada manusia yang lebih pantas menjawab sahutan dan seruan tawaran Nabi ini. Tidak lain dan tidak bukan manusia yang sedang kita bicarakan tentang dirinya, Uthman ibn Affan. Demikian juga sidang penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Apabila Nabi memberi tawaran untuk membeli tanah
bagi tujuan meluaskan Masjid Nabawi. Tidak ada manusia lain yang lebih pantas bersegera memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya, membeli tanah-tanah untuk diwakafkan sebagai pembesaran Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhirnya Sayyidina Uthman di dalam riwayat sejarah telah terkorban dibunuh oleh para pemberontak Khawarij, yang mana mereka telah mencekik dan menikamnya di dalam rumahnya setelah mereka menceroboh, dan sebelum daripada itu mereka telah mengepung rumah Uthman selama 40 hari, 40 malam. Di hujung 10 hari yang terakhir itu, mereka bersikap kejam, ganas. Mereka telah menyekat dan menahan daripada sumber air masuk ke dalam rumah Uthman. Bahkan isteri Uthman, Sayyidina Uthman yang mengambil air, dipukul hingga terjatuh dan tidak dapat mengambil air, yang mana air itu asalnya dibeli oleh Uthman sendiri. Ini semua akan saya sebut satu persatu. Akan kita telusuri dan kita dengar riwayat-riwayat yang sahih daripada sumber ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana fitnah yang ditohmah, dituduh dan disebarkan sehingga membawa kepada terkorbannya menantu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendengar satu persatu cerita yang direka, fitnah yang disebarkan, tuduhan-tuduhan jahat yang dilabel kepada Uthman. Tentu sahabat-sahabat yang membaca sejarah akan bertemu dengan fitnah-fitnah yang begitu hebat disebarkan pada zaman Uthman oleh seorang manusia yang begitu buruk sikap dan akhlaknya, munafik, iaitu Abdullah ibn Saba, seorang Yahudi yang memeluk Islam, yang berpura-pura memeluk Islam. Dialah tokoh, dialah sosok manusia yang menjadi pencetus kepada fitnah. Uthman dituduh nepotisme, melantik kaum keluarganya memegang jawatan. Ini antara tuduhan berat. Uthman dituduh melantik kaum keluarganya memegang jawatan gubernur, memegang jawatan dalam kerajaan yang dia pimpin. Dia lantik adik-beradik dia. Ini bukan tuduhan-tuduhan kepada pemimpin-pemimpin sekarang sahaja. Sebelum daripada itu, Uthman telah dituduh. Uthman juga dituduh mengumpul harta kekayaan. Ini satu tuduhan yang begitu jahat. Uthman dituduh menggunakan kedudukannya sebagai khalifah, mengumpul kekayaan, harta, menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan dana Baitul Mal untuk mengkayakan dirinya dan keluarganya. Ini adalah fitnah yang paling besar. Dan Uthman menjawab fitnah itu. Kata Uthman, ini suatu jawapan yang begitu tuntas, jawapan yang begitu tegas, jawapan yang begitu jelas. Kata Uthman, kamu mengetahui, kamu tuduh aku menggunakan kedudukan aku sebagai khalifah. Sebab itu para pemerintah mesti bersikap telus di dalam soal-soal yang melibatkan dana awam, harta kerajaan dan sebagainya, kerana Uthman telah menjawab. Kata Uthman, kamu mengenali bahawa aku adalah orang yang kaya sebelum daripada dilantik menjadi khalifah. Uthman memang terkenal dia sebagai tokoh korporat, ahli perniagaan. Dan hartanya memang banyak sebelum daripada dia jadi khalifah lagi. Bukan dia jadi khalifah baru dia kaya, sebelum daripada itu. Sebab itu dia yang membeli telaga rumah. Dia yang menginfakkan dan mewakafkan harta untuk Masjid Nabawi. Dia telah memberikan ratusan juta, ribuan dinar, ratusan ribu dinar untuk tentera-tentera Islam. Semua ini dilakukan sebelum dia menjadi khalifah. Artinya dia memang kaya. Dia bagi tahu, aku memang kaya. Dan Uthman bagi tahu, setelah dia dilantik menjadi khalifah,
dia menjadi miskin. Ini fakta. Uthman bagi tahu, sebelum itu aku kaya, memang aku kaya. Aku tidak kaya kerana jawatan yang aku pegang. Dan aku tidak kaya kerana kedudukan aku sebagai khalifah. Tetapi aku menjadi kaya. Aku menjadi kaya dengan usaha aku sendiri. Dan setelah aku naik menjadi khalifah, aku menjadi miskin. Harta aku habis. Apa yang ada pada Sayyidina Uthman? Kata Sayyidina Uthman menjawab tomahan, tuduhan, fitnah yang jahat, yang mana memburukkan imej dia sebagai khalifah. Kata dia, setelah aku menjadi khalifah, ini fakta sejarah. Kata Sayyidina Uthman, setelah aku menjadi khalifah, harta-hartaku telah habis. Yang tinggal bersama dengan aku hanyalah 2 ekor unta sahaja. Kata Uthman, yang aku miliki hanya 2 ekor unta. Yang mana 2 ekor unta itu aku gunakan untuk menunaikan ibadah haji. Jawapan-jawapan yang diberikan oleh Uthman ini tidak dipedulikan oleh pemberontak. Dan ini akan kita sebut satu persatu di dalam kuliah ini insya-Allah. Dan kita akan melihat bagaimana dengan terbunuhnya Uthman, terkorbannya, syahidnya Sayyidina Uthman ibn Affan, maka terbukalah pintu fitnah kepada umat ini, yang mana akhirnya pertelingkahan, perbalahan, perselisihan yang berlaku satu demi satu, peperangan Jamal, peperangan Siffin, dan pertelingkahan di antara umat Islam yang bermula daripada percikan fitnah pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Maka penting sebagai umat Islam kita mengkaji, mendengar dan meneliti riwayat-riwayat sirah berhubung dengan tuduhan fitnah kepada Uthman, kesan daripada fitnah itu sehingga berlakunya apa yang kita lihat, pembunuhan Uthman dan perbalahan di kalangan umat Islam kerana berita bohong yang disebarkan dan dipercayai oleh sebahagian masyarakat tanpa melihat dan meneliti asal-usul kepada cerita tersebut. InsyaAllah kita akan cuba menyebut dalam kuliah pada malam ini, dan kita mohon jasa sahabat-sahabat untuk menyebarluaskan, berkongsi siaran ini. Share di Facebook masing-masing, di grup WhatsApp, supaya fakta-fakta ini dapat dilihat dan dapat didengari oleh semua. Dan akhirnya kita mengetahui bagaimana Uthman ibn Affan dianiaya, dibunuh dengan kejam, dan akhirnya umat Islam bertelingkah kerana fitnah jahat yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Apabila Umar dibunuh, permulaan kepada naiknya Uthman. Apabila Umar dibunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang telah kita bincang dalam siri berkaitan dengan Sayyidina Umar. Umar tidak mahu melantik terus, atau Umar tidak mahu menamakan penggantinya. Ini apa yang disebut di dalam sejarah. Kalau kita tengok, ini satu faedah yang sangat penting untuk umat Islam, sahabat-sahabat juga bincangkan. Pelantikan para khalifah, khulafa, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, pelantikan mereka keempat-empat ini tidak berdasarkan kepada satu kaedah yang sama. Ini penting. Kadang-kadang umat Islam bertelingkah, sama ada sistem demokrasi ke, sistem monarki dan sebagainya, sistem pemerintahan, sistem syura dan sebagainya. Berlaku perbincangan di kalangan umat Islam. Ini kita nak melihat sedikit fakta sejarah. Kalau kita lihat dalam soal siasah syar'iyah, as-siyasah asy-syar'iyyah ataupun politik Islam,
Istilah itu digunakan di dalam hadis. Nabi SAW menyebut, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israel itu, politik mereka, siasah mereka itu dipimpin oleh para nabi. Yang menjadi ketua pemerintah di kalangan Bani Israel ni para nabi. Para nabi yang menjadi raja, pemerintah ataupun pemimpin mereka. Perkataan siasah, sasa tu, yasusu. Okey. Kalau kita tengok, Abu Bakar dilantik berdasarkan kepada syura di kalangan para sahabah di Sakifah Bani Sa'idah. Apabila Nabi SAW wafat, dan kita tahu Rasulullah tidak menamakan penggantinya, tidak mewasiatkan penggantinya. Nanti kita akan tengok sebab apa saya sebut Rasulullah tidak menamakan penggantinya, Rasulullah tidak melantik penggantinya, Rasulullah tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya, kerana di antara tuduhan jahat yang dilemparkan kepada Uthman adalah dia telah merampas kedudukan khalifah daripada Ali, kerana kata Abdullah ibn Sabah ni, berita ataupun fitnah, propaganda yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah ni, golongan-golongan jahat ni, mereka telah menyebarkan hadis palsu. Mereka sandarkan kepada Rasulullah. Ini buruknya hadis palsu. Ini buruknya fakta-fakta yang tak benar ni disebarkan di kalangan masyarakat. Mereka kata Rasulullah telah pun melantik wasi, yakni orang yang menerima wasiat pengganti. Rasulullah telah lantik pengganti dia. Pengganti dia tu Saidina Ali. Tetapi Saidina Ali ni yang menjadi pengganti Rasulullah ni, yang menerima wasiat daripada Rasulullah untuk naik menggantikan Rasulullah ni, telah dirampas, dikhianati oleh siapa? Siapa yang naik? Oleh Abu Bakar. Abu Bakar tahu, Abu Bakar khianat. Umar tahu, Umar rampas. Uthman tahu, Uthman pun ambil. Ini fitnah yang tersebar. Mereka tuduh sahabat-sahabat ni gilakan kuasa, gilakan jawatan, mengenepikan Ali. Mereka bukan sokong Ali, tapi menggunakan sentimen ini untuk membakar api kebencian di kalangan masyarakat kepada sahabat-sahabat Nabi. Mereka nak menampakkan sahabat Nabi ni khianat, nak menunjukkan sahabat Nabi ni gila kuasa, sahabat Nabi ni pecah amanah, sahabat Nabi ni telah ambil jawatan tu daripada Ali. Ini mula bibit-bibit bagaimana munculnya golongan yang akhirnya mereka menganggap sahabat ini telah khianat pada Rasulullah. Ini kelompok yang dipelopori, diasaskan oleh Abdullah ibn Sabah, ibn Sauda, seorang Yahudi hitam. Jahat dia ni. Dia telah buat cerita ni sehingga orang menampakkan sahabat-sahabat yang ahli syurga, yang berjuang, berkorban untuk Islam ni, gilakan jawatan, gilakan kuasa. Walhal mereka ini tidak pernah mendengar dan tidak ada. Kalau kata Rasulullah dah lantik, Rasulullah dah sampaikan nak menamakan penggantinya, tentu tidak berlaku khilaf tentang siapa yang naik nak menggantikan Rasulullah. Kita tahu peristiwa Sakifah Bani Sa'idah. Okey. Tuan-tuan, akhirnya berlaku syura di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini fakta sejarah. Berlaku syura di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, naiknya Abu Bakar. Nabi tak sebut. Tidak ada dalam riwayat hadis dan tidak ada dalam riwayat-riwayat yang sahih Nabi sebut siapa pengganti dia. Cuma Nabi SAW apabila di hujung-hujung usia, baginda uzur, baginda sakit, baginda memilih menunjukkan Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam di dalam salat. Ini disebut oleh para ulama satu isyarat menggantikan keimaman imam sebagai salat, seakan-akan memberi isyarat untuk dilantiknya Abu Bakar sebagai pengganti. Okey, apabila Abu Bakar wafat ataupun nazak, Abu Bakar telah menamakan penggantinya. Lantik terus Umar. Dia kata, aku namakan Umar. Pada pandangan aku, Umar lah lelaki yang berhak dan sebagainya yang telah kita bincangkan. Okey, nampak? Jelas? Jelas.
Apabila Umar ditikam, nazak, Umar menyebut bahawa dia tidak mahu mengikuti cara Abu Bakar. Dia sebut, Umar kata, dia akan mengikuti cara jejak lelaki manusia yang lebih baik daripada Abu Bakar, iaitu Nabi SAW. Umar kata, aku akan ikut cara orang yang lebih baik pada Abu Bakar, iaitu cara Nabi lah. Cara Nabi itu cara macam mana? Dengan tidak menamakan siapa yang akan dilantik menggantikan beliau. Nabi tak namakan. Abu Bakar dia lantik terus. Abu Bakar namakan. Abu Bakar namakan, penggantinya Umar. Umar nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi dengan makna tidak menamakan penggantinya. Tetapi Umar telah memilih ahli syura. Terdiri daripada 6 orang di kalangan sahabat-sahabat besar, kibarus sahabah, untuk mereka bermesyuarat, dan akhirnya telah kita sebut dalam kuliah yang lepas, mereka membuat keputusan setelah berlakunya syura di kalangan sahabat-sahabat ini untuk melantik Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Akhirnya naiklah Sayyidina Uthman ibn Affan sebagai khalifah yang ketiga. Yang ketiga. Okey. Untuk nak meringkaskan lagi cerita sejarah pemerintahan Sayyidina Uthman ini, kita tahu Sayyidina Uthman apabila dia naik menjadi khalifah, dia telah mewarisi kerajaan yang kuat dan kukuh yang ditinggalkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan rentetan daripada itu kita melihat fitnah-fitnah yang begitu dahsyat dilemparkan kepada Sayyidina Uthman. Yang kita akan sebut nanti, fitnah melantik ahli keluarga, fitnah menyalahgunakan jawatan, fitnah mengumpul kekayaan, fitnah menghalau sahabat Nabi, fitnah tidak qasar salat, fitnah meluaskan tanah zakat untuk ternakan. Ini fitnah yang dikenakan kepada Uthman. Mereka tuduh Uthman ubah sunnah. Nabi qasar masa buat haji di Mekah. Abu Bakar qasar. Umar qasar. Uthman pismayang tamam. Uthman ubah sunnah. Ini soal fiqh lah, soal ijtihad. Tapi mereka jadikan benda tu sebagai isu untuk memburukkan Uthman. Kita kena faham, kempen memburukkan Uthman ni berlaku dengan begitu dahsyat. Digerakkan di mana? Kita kena ingat wilayah-wilayah Islam. Di Mesir. Di Kufah, di Basrah, di Iraq, di Kufah, di Basrah, di Mesir. Ini semua berjaya. Di Mesir mereka berjaya pengaruh masyarakat. Di Kufah, di Basrah, temakan racun, temakan api fitnah. Nanti kita akan sebut fitnah-fitnah tersebut. Cuma yang agak gagal ataupun tidak berkesan, fitnah yang disebarkan di bumi Syam. Dan kita ketahui Syam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang mana kita tahu ini juga merupakan peluru yang digunakan oleh pemberontak untuk memfitnah atau menuduh Uthman ni melantik dia beradik dia. Kerana Muawiyah, kita tahu Muawiyah adalah daripada kaum keluarga Uthman. Dan kita jangan pelik. Nanti kita akan tengok dalam fakta sejarah. Banyak kita dengar dalam kadang-kadang dalam tulisan-tulisan dulu, tulisan-tulisan lama, sejarah-sejarah Islam juga kadang-kadang sumber-sumbernya agak kurang tepat, agak bercampur di antara riwayat Syiah dan juga riwayat-riwayat yang dibawa oleh sebahagian pihak yang terpengaruh dengan Syiah. Uthman melantik adik-beradik dia. Ini yang kita dengar, Uthman dilantik kaum keluarga dia, adik-beradik dia sebagai gubernur, sebagai pegawai. Untuk kita berlaku adil berdasarkan fakta sejarah yang jelas dan memang tertulis, ketahuilah bahawa kaum keluarga yang dilantik atau yang memegang jawatan yang berhubung dengan Uthman ni, kita kena bagi clear apa fakta dia. Yang pertama,
sebahagiannya dilantik sebelum Uthman menjadi khalifah. Siapa yang lantik? Ada di kalangan ahli keluarga Uthman dilantik oleh Rasulullah sendiri. Dan Umar juga melantik sebahagiannya menjadi gubernur pada zaman Umar. Uthman meneruskan, bukan Uthman yang melantik. Uthman jawab, yang melantiknya khalifah sebelum aku. Mereka yang lantik, bukan aku yang lantik. Ini soal. Dan di dalam fakta sejarah, hanya 5 ahli keluarga Uthman saja yang ada jawatan. Masa Uthman pegang kuasa, hanya ada 5 orang yang memegang kuasa di dalam kerajaan Uthman. Tapi apa yang disebarkan, Uthman melantik adik-beradik dia. Ceritanya Uthman melantik adik-beradik dia, kaum keluarga dia. Ini yang diracun ke dalam pemikiran masyarakat. Okey. Hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak kena ingat juga apabila Uthman terbunuh ni, maka terbukalah pintu fitnah. Ini apa yang disebut oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kata apa? Ibnu Sirin kata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah. Saya sebut ni kerana nak relate dengan tajuk kita, terbukanya pintu fitnah. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanzuru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Hadis yang kita akan, perkataan Ibnu Sirin ni kita boleh dapati disebut di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Apa dia cerita dia? Ini lepas pada pembunuhan Uthman lah. Ibnu Sirin ni daripada kalangan tabi'in. Dia bukan sahabat, dia daripada kalangan tabi'in. Dia kata apa? Dia kata falamma waqa'atil fitnah. Dia kata sebelum ni tidak mereka bertanya tentang siapa yang bagi tahu cerita, siapa yang bawa cerita. Mereka tak tanya sangat rawi, siapa dia yang bawa cerita. Tetapi kata Ibnu Sirin, apabila berlakunya fitnah, dia merujuk kepada peristiwa apa? Pembunuhan Uthman. Sebab pada zaman Uthman tu tersebar fitnah cukup banyak. Dan dulu kita kena faham, bila kita baca, sahabat-sahabat baca buku-buku sejarah berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi, ataupun terutama sekali zaman Sayyidina Uthman, fitnah yang berlaku di Kufah, cerita yang berlaku di Basrah. Sebab itu kita akan tengok nanti pelik. Apabila mereka seolah-olah berdamai dengan Uthman, mereka balik pergi negeri masing-masing, mereka boleh patah balik. Nanti kita akan sebut macam mana mereka pakat. Mereka patah balik, lepas tu mereka kata apa? Kami dapat tahu kata Uthman dah buat tak kena. Macam mana mereka dapat tahu? Siapa pergi WhatsApp mereka tak tahu. Akhirnya mereka memang dah rancang awal. Ini kita akan sebut nanti. Kita kena faham satu, masa zaman Uthman, bila tersebarnya cerita di Kufah, cerita di Basrah, cerita di Syam, cerita di Mesir, Uthman tidak mampu menjawab secara langsung. Kerana masa itu, kita tahu kekangan dari sudut maklumat ataupun komunikasi. Mana ada sidang media khas, perutusan khas, ataupun soal jawab, ataupun bicara wara, ataupun apa-apa rancangan lah. Uthman akan menjawab tuduhan pada jam 9 malam live di page tertentu ke apa kan. Jadi semua boleh tengok secara langsung, live di Iraq, live di Mesir, live di Syam. Tak ada. Satu sorak nak sampai, cerita tu dah habis kot Syam, sorak jawab baru sampai. Sorak jawab matah balik, cerita dah pi tempat lain dah. Sebab itu kita akan tengok nanti, mereka-mereka yang mari ke bumi Madinah, pemberontak yang mai ke bumi Madinah ni, mereka cukup cantik. Mereka bergerak daripada Mesir, bergerak daripada Kufah. Bila mereka mai? Mereka mai pada bulan haji. Memang mereka niat nak bunuh Uthman. Kita kena tahu pusat pemerintahan Islam di mana? Madinah. Wilayah-wilayah Islam ni ditadbir oleh gubernur. Dan mereka, tuan-tuan, setiap daripada gubernur, bukan saja Uthman difitnah, gubernur-gubernur ni pun habis difitnah.
Ini semua gubernur yang tak boleh pakai. Pasal apa? Pasal Osman lantik ni semua bukan kerana kelayakan, tapi kerana dia punya kroni dia. Osman ambil tindakan. Osman tangkap soal siasat dia ni. Tapi tuan-tuan fahamlah. Nak habis satu cerita, keluar mai cerita lain. Okey, tak apa. Jadi nak sebutnya, Ibn Sirin kata, oleh kerana mereka telah belajar bagaimana cerita-cerita bohong, fitnah yang begitu dahsyat tersebar pada zaman Uthman, mereka telah lebih berhati-hati. Selepas daripada Uthman terbunuh, siapa sahaja yang membawa berita terutama hadis-hadis Nabi SAW, mereka akan kata sammu lana. Tolong namakan kepada kami rijal. Rijal tu yang kita sebut ilmu rijal tu. Siapa perawi, siapa cerita mari mana ni? Siapa dia yang habang? Kalaulah orang yang cerita itu, perawi itu ahli sunnah, maka kami ambil ceritanya, hadisnya. Tapi kalaulah perawi itu ahli bid'ah, daripada kalangan khawarij, syiah apa semua ni, maka kami tak ambil. Kerana mereka itu simbolnya ataupun dia punya lambangnya adalah pembohongan. Ini sikap kita. Mana-mana berita yang datang kepada kita, terutama sekali pada zaman sekarang, amalkan prinsip Abdullah Ibn Sirin. Ibn Sirin ni, okey. Sekarang kita tengok. Gerakan fitnah kepada pembunuhan Osman ni dalam sejarah, Abdullah bin Sabah ni dia daripada Sana'a, Yaman. Sana'a ni ibu negara Yaman yang sekarang ni, Sana'a, kan? Dia daripada Yaman, yang mana gerakan ini dia berkembang di Hijaz, pergi ke Basrah, ni mulut ke mulut ni cerita ni, dia sebarkan, bawa cerita, pergi ke Kufah dan akhirnya sampai ke Syam. Semua ni termakanlah. Biasalah orang ramai, masyarakat, cerita-cerita panas, kontroversi, cerita-cerita yang keburukan negatif akan mendapat tempat. Ini adalah tabiat manusia. Cuma dia gagal, kata para ulama, dia gagal di Syam. Okey, kalau kita tengok juga, antara propaganda yang dibawa, seperti yang saya sebut tadi, antara propaganda yang dibawa, mereka telah menuduh Uthman dan khalifah-khalifah sebelum ni telah ambil jawatan Ali. Ini sentimen Ali tu. Yang mana Ali berlepas diri. Ali tidak terlibat. Ali tidak terlibat. Cuma berlaku sedikit kekeliruan lah. Sebab kita tahu selepas daripada itu Ali mengambil jawatan. Dan mereka menggunakan Ali sebagai modal. Mereka kata setiap Nabi telah pun ada orang yang akan menggantikannya. Ali adalah orang yang menggantikan Nabi. Dan Nabi telah sebut Ali sebagai pengganti. Dan ada orang yang zalim yang tidak menunaikan wasiat Nabi dan telah merampas hak Ali. Siapa dia lagi kalau bukan sahabat-sahabat khalifah sebelum ini? Nampak? Kemudian mereka telah sebarkan juga, bubuh lagi racun, tambah bara ke atas. Uthman telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kita bukan nak ambil, kita bukan untuk diri kita. Tengok. Ini perjuangan demi Ali. Mereka kata Uthman telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kita akan bangkit melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita akan ambil balik jawatan khalifah, berikan kepada Ali. Kita akan tunaikan wasiat Rasulullah. Inilah yang kita panggil sebagai propaganda ataupun racun-racun yang menaikkan semangat orang awam yang jahil ni. Mereka telah berjuang. Sebab itu tuan-tuan jangan lupa, masa Uthman ditikam, orang yang tikam Uthman tu, dia kata ada 9 kali ke 11 kali. Dalam riwayat sebut, dia kata 3 kali dia tikam itu lillahi ta'ala. Kita jangan main-main. Pembunuh yang tikam Uthman tu, depa cekik, depa katok kepala dia tu, masuk malam tu, kan? Pada hari dia bangkit nak semayang malam tu, nak berpuasa tu, depa telah katok, depa cekik dia, tikam dia. Pembunuh tu kata, 3 kali awal aku tikam tu, aku tikam kerana Allah Ta'ala. Aku tikam Uthman kerana Allah Ta'ala. Tu dia.
Maksudnya mereka rasa mereka telah buat sesuatu kerana Allah. Apa dia kerana Allah itu? Ini yang kita kata fahaman ekstrim, fahaman khawarij, fahaman memburukkan pemerintah dengan cerita-cerita bohong yang akhirnya menaikkan semangat dan akhirnya meruntuhkan pemerintah yang sah dengan cerita-cerita bohong yang dibalut dengan nas-nas agama. Okey. Mereka pun serulah orang ramai, mari kita lakukan al-amru bil ma'ruf, ambil hak balik Ali, berikan kepada dia. Okey tuan-tuan, hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tindakan Uthman? Ini kalau kita boleh tengok dalam sejarah, Uthman berusaha bila sampai berita ni kepada dia, kita nak pergi kepada step ataupun fasa yang kedua. Apabila fitnah ni dah tersebar dah, Abdullah bin Sabah bawa cerita-cerita ni apa semua, Uthman mengambil langkah-langkah untuk menjawab fitnah-fitnah ini. Tapi ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Apabila sesuatu benda yang buruk tersebar, fitnah telah pun pecah, penjelasan taklah begitu menarik. Penjelasan tidaklah begitu panas dan hangat seperti pembohongan yang awal tadi. Ini yang pentingnya. Pertama, dia tulis surat. Dia tulis surat kepada rakyat dia. Dulu tak ada TV, tak ada, macam saya sebut tadi, tak ada media sosial. Dia tulis surat lah. Dia tulis surat, dia kata, tuduhan yang mana mereka menuduh aku melantik pegawai-pegawai, gubernur-gubernur daripada kalangan kaum keluarga aku, ingin aku jawab. Dia kata, tidak ada pun untuk aku atau keluarga aku sebarang kelebihan. Dia kata tak ada. Melainkan kesemuanya adalah untuk rakyat. Penduduk Madinah telah memaklumkan kepada aku bahawa ada golongan yang dicerca secara sembunyi atau sesiapa yang mendakwa sesuatu. Dia kata aku telah tahu bahawa berita-berita fitnah ni telah tersebar, telah sampai kepada aku. Nampak? Dia jawab. Dia telah jawab fitnah tu dalam surat dia. Apabila rakyat baca, rakyat yang memang mengetahui hakikat sebenar menangis. Kemudian dia juga jawab masalah Uthman ni seperti yang disebut oleh para ulama, dia terlalu lembut. Ini berbeza dengan Umar yang begitu tegas. Sebab itu pemerintah perlu mempunyai sikap yang tegas dan lembut pada keadaan yang tertentu. Pasal itu sampai ke akhirnya Uthman memilih jalan perdamaian ataupun jalan untuk tidak mengambil tindakan. Sampai ke akhir hayat Uthman tak ambil tindakan tegas. Walaupun ada desakan untuk dia tangkap dan bunuh pemberontak ni, tutup daripada awal, tapi Uthman tak mau. Uthman tak mau. Tak mau, itulah akhirnya membawa kepada pembunuhan diri dia. Sehingga kata Amr salah seorang daripada gubernur dia, yang mana Amr bin Sa'id bin Al-As, dia kata apa? Ini kata dia. Ini kata-kata dia yang menggambarkan antara punca kenapa pemberontak menjadi begitu gairah untuk mengambil tindakan pada dia. Kata Amr, aku melihat engkau terlalu berlembut. Kata Amr, aku melihat engkau terlalu berlembut. Membiarkan mereka, yakni pemberontak, bersikap buruk sedemikian. Sikap lembutmu melebihi apa yang dibuat oleh Umar. Aku berasakan engkau mesti mencontohi Abu Bakar dan Umar. Amr kata dekat Uthman, kau terlalu lembut, kau terlalu baik. Dan ini tidak baik sebagai seorang pemerintah. Dia tak boleh bersikap lembut. Engkau mesti tegas pada tempat yang perlu tegas. Engkau lembut pada tempat yang perlu lembut. Ini sikap yang sepatutnya ada pada pemerintah. Nampak? Tetapi Uthman tidak mengambil tindakan. Kemudian hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga penyumbang besar di atas sikap lembutnya Uthman itu. Mari kita lihat apa yang berlaku. Tuan-tuan, pemberontak ini kita sampai kepada fasa yang akhir. Kita tahu
di kalangan sahabat-sahabat, Uthman ni dia duduk di Madinah. Ini kita nak cerita ni plot terakhir. Uthman duduk di Madinah, pusat pemerintahan kerajaan di Madinah, di bumi Nabi SAW. Tetapi pada zaman Uthman, kita kena faham satu, banyak sahabat yang telah keluar. Pada zaman Umar dia tak bagi keluar. Umar punya polisi dasar kerajaan, sahabat Nabi tak boleh keluar. Pasal apa? Pasal dia rasa dia nak tanya, nak buat syura, nak tanya hadis apa semua. Jadi sahabat-sahabat ni kena ada kat Madinah. Kalau keluar payah nak tanya, payah nak berhubung. Tapi pada zaman Uthman mereka keluar. Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat besar ni keluar pergi rata. Okey. Kemudian kita juga kena ingat, pemberontak telah bergerak awal. Dan mereka telah ambil masa yang begitu cantik. Ramai orang tak ada di Madinah. Mereka pergi ke Madinah pada musim haji. Yang mana kita tahu, sahabat-sahabat ni semua dalam sejarah. Sahabat-sahabat besar, isteri-isteri Nabi dan kebanyakan orang Islam ni Madinah bergerak pergi ke Mekah nak buat haji. Jadi mereka masuk, pemberontak yang datang daripada Kufah, datang daripada Basrah, datang daripada Mesir apa semua ni, mereka mari pada bulan haji Zulkaidah. Bila mereka masuk pada Zulkaidah ni, kita tahu orang tak ada lah di Madinah. Jadi mereka kepung. Mereka cantik. Mereka masuk ramai-ramai. Mereka telah kuasai Madinah. Pemberontak kuasai Madinah. Ada cadangan yang dikemukakan oleh apa? Oleh Muawiyah. Muawiyah kata, marilah. Ikut aku pergi ke Syam. Muawiyah ajak Uthman nak jaga Uthman, nak pertahan Uthman. Mari duduk pergi aku jaga di Syam. Wilayah aku. Tentera aku akan pertahankan khalifah. Tapi Uthman tak mau. Uthman tak mau tinggal. Dia kata, aku tak mau tinggal Nabi SAW. Aku tak mau tinggal bumi Nabi SAW. Muawiyah kata, okey, kalau kau tak mau pergi, dia bagi tawaran yang kedua. Muawiyah tawarkan untuk bekalkan, tinggalkan pasukan tentera, pertahankan Uthman. Kalau engkau tak mau ikut aku pergi Syam, tak apa. Aku tinggal tentera. Tentera-tentera aku akan berkawal dan berjaga di bumi Madinah. Pertahankan khalifah. Dia kata, kalau tentera engkau duduk, tentera-tentera lain tak ada rezeki, akan menjadi sempitlah orang-orang Madinah. Pergilah balik. Dia tak mau. Apa sebab dia tak mau? Sahabat-sahabat yang mari pertahan dia masa kepung tu, pemberontak dalam riwayat sejarah yang kepung rumah Uthman 4,000 orang. Lebih kurang 4,000 orang. Tapi sahabat-sahabat yang ada yang tinggal duduk di Madinah ni, depa pun pergi tolong juga, nak pertahan ni kan juga. Uthman ni nak kepung, nak bunuh ni. Depa nak naik gila dah ni. 30 hari, 40 hari depa kepung. Depa tahu dah kalau depa tak bunuh lah, orang nanti habis haji balik mai Madinah, depa tak ada peluang, depa nanti pula orang ligan bunuh. Jadi oleh kerana masa telah begitu sempit, mereka telah ambil tindakan kepung. 30 hari awal tu depa tak kasak sangat, depa tak kejam sangat. Uthman masih boleh keluar pergi semayang lagi. Uthman masih boleh pergi salat lagi. Tapi masa 10 yang terakhir tu, mereka bukan setakat tak boleh bagi dia keluar, ayak pun tak boleh masuk, apa semua. Pukul habis, sahabat-sahabat yang mai semua kena pukul ni. Ada lebih kurang 700 sahabat kot yang mari, dalam sejarah mari nak pertahankan Uthman. Tapi Uthman suruh balik. Kalau kita tengok banyak tawaran dan juga kita tak boleh kata, hatta Ali sendiri hantar Al-Hasan mari pertahan. Ali suruh anak dia mari pertahan Uthman. Tapi Uthman suruh balik. Kerana apa? Satu, kita kena ingat, kenapa Uthman tak mau dipertahankan? Satu, kerana Uthman tidak mahu menjadi sebab terkorban dan terbunuhnya orang Islam. Dia tak mau jadi punca dia bertikam sesama orang Islam, terbunuhnya para sahabat. Tak apa, pi balik, biar dia pertahan diri dia. Hatta hamba-hamba dia pun dia suruh keluar pada hari dia nak dibunuh. Dia tak mau jadi punca. Dia tak mau kerana diri dia sahabat-sahabat ni mati ataupun bertumpah darah. Ini jiwa besar Uthman.
Kemudian kita sambung sikit lagi. Osman dah boleh baca. Sahabat-sahabat pun memang dah dengar hadis cukup banyak. Osman akan masuk syurga, Osman akan menjadi syahid, Osman akan dibunuh, Osman akan menerima bala, Osman akan diuji dengan musibah. Banyak hadis. Ingat tak lagi siri yang pertama kita sebut hadis? Abu Bakar masuk dalam kebun. Nabi kata bagi tahu dia syurga. Omar mai masuk dalam kebun jumpa Nabi, bagi tahu Omar juga ahli syurga. Osman mai bagi tahu dekat dia masuk syurga, tapi dia akan kena balak dan musibah dulu sebelum dia masuk syurga. Artinya dia akan mati syahid, dia akan kena musibah, dia kena balak. Satu hari Osman lintah depan Nabi. Nabi kata lelaki itu akan difitnah dan dia akan dianiaya, mazlum. Nampak banyak hadis yang menunjukkan Uthman kata telah sampai masa dia akan terbuktilah kata-kata Nabi, dia akan dibunuh. Sidang hadirin penonton yang dirahmati oleh Allah. Dan sahabat-sahabat tahu inilah hari di mana Uthman seperti yang Nabi sebut akan dibunuh. Sebab itu ketika mana kita tahu Nabi naik atas bukit Uhud kan, Nabi kata diam, uskut Uhud, diam. Ada Nabi, ada Siddiq, ada dua syahidan. Ada dua orang yang akan mati syahid. Siapa dia? Umar ditikam dan Uthman juga ditikam. 4 orang masa tu. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman. Nabi, Abu Bakar, Uthman dan Umar, dua-duanya mati syahid, dibunuh, ditikam. Okey tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, kita sambung balik. Antara tuduhan-tuduhan isu solat qasar, dia jawab. Ni apa dia ni? Ni bila pemberontak kepung nak bunuh Uthman ni. Tak apa kalau kita tak dapat habiskan pada siri ini, kita sambung pada siri yang ketiga. Kerana fitnah ini panjang. Apabila pemberontak kepung ni, mereka kata, turun Uthman, turun. Letak jawatan. Mereka suruh Uthman, mereka desak Uthman letak jawatan. Kita tentu tertanya-tanya, yang Uthman ni duk pergi berkerah pasal apa? Lepaslah jawatan tu, turun dia selamat. Tuan-tuan, ini bukan soal jawatan. Ini bukan soal Uthman tu sebagai khalifah. Tak, ini soal umat Islam. Nabi SAW dah sebut pada Uthman, Allah Ta'ala akan memakaikan kepada engkau pakaian khalifah. Engkau akan menjadi khalifah. Ini kelebihan Uthman. Nabi SAW dah sebut, engkau akan jadi khalifah. Engkau akan jadi khalifah. Engkau akan memakai pakaian khalifah. Allah akan memakaikan dan melantik engkau. Kalaulah orang-orang munafik nak engkau letak jawatan, nak engkau tanggalkan baju tu, engkau jangan ikut cakap mereka. Ini wasiat Nabi. Dia bukan memikirkan jawatan itu kerana diri dia, batang tubuh dia. Bukan dia gila jawatan. Dan tuan-tuan jangan lupa, Uthman ketika dibunuh, umurnya 82 tahun. Dia dah tua, dia dah tak larat, dia dah uzur. Tetapi dia tetap di atas jawatan itu bukan kerana dia nak mati. Atas jawatan itu bukan kerana gila jawatan, bukan kerana kuasa. Bukan kerana kedudukan itu, tetapi kerana Nabi kata jangan tunduk pada desakan munafiqun. Jangan kau ikut provokasi. Kerana akhirnya orang Islam akan terpecah, akan berpecah belah dan akhirnya apa yang mereka tak puas hati, mereka akan desak untuk letak jawatan dan sebagainya. Okey tuan-tuan, hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Pada usia 82 tahun, Osman begitu menerima desakan yang begitu kuat. Turun. Dia tak mau turun. Bukan kerana kita dah sebut tadi dalam hadis tu, Nabi tak bagi dia letak jawatan. Okey, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab. Dia kata soal solat qasar. Aku tak solat qasar kerana aku orang Mekah. Aku ada isteri. Dia jawab, saya nak ceritanya bukan isu-isu tu. Isu dia ambil tanggungjawab jawab. Hampa tuduh aku jawab. Semua dia jawab. Qasar dia jawab. Dia kata dia orang Mekah. Dia ada bini Mekah. Pasal itu aku tak qasar. Aku bukan musafir, aku orang Mekah. Itu ijtihad aku. Sebagai khalifah, ijtihad aku sebagai imam. Nampak? Kemudian dia kata, kenapa engkau luaskan himak ni satu tanah. Dulu dia ada tanah yang mana tanah ni dikhaskan untuk unta zakat. Yang mana unta-unta orang lain tak boleh makan. Unta zakat je boleh. Ini harta kerajaan lah. Engkau luaskan kawasan Ragut ni untuk unta-unta engkau. Pandai, gunakan kuasa engkau sebagai khalifah, luaskan kawasan Ragut ni dan kau masukkan unta-unta engkau dan kau tak biar unta-unta rakyat untuk masuk. Ni dia main sentimen rakyat ni. Sentimen provokasi ni. Apa kata Uthman? Aku besarkan kawasan Ragut, himak untuk unta-unta zakat ni bukan kerana unta aku, tapi kerana
Harta unta zakat dah jadi banyak. Umar masa dia pun dah perlu dah besar kan. Pasal unta zakat dah banyak, harta kerajaan dah banyak. Mai pada zaman aku luaskan juga kerana harta dah jadi semakin banyak. Bukan unta aku. Dia jawab. Okey, apa lagi? Isu yang mereka sebut. Soal dia lantik pegawai yang bukan orang yang layak. Dia juga jawab. Dia kata ada yang dilantik pada zaman Nabi. Ada yang dilantik pada zaman Abu Bakar. Ada yang dilantik pada zaman Umar. Dan ada juga keluarga dia yang dipecat pada zaman dia. Dia pecat ahli keluarga dia pada zaman dia. Dia jadi khalifah, dia pecat ahli keluarga dia yang pada dia tak layak. Isu bagi harta pada ahli keluarga, dia jawab. Dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka kata, mereka tak terima. Pendekkan cerita, mereka tak terima. Mereka tak terima, mereka kepung. Desak, desak dan desak. Kerana isu-isu tadi bukanlah bertujuan untuk mencari kebenaran atau bukanlah bertujuan untuk mereka nak menegakkan al-amru bil ma'ruf, tetapi niat jahat untuk membunuh khalifah dengan mereka-reka fitnah, memburukkan imej pemerintah khalifah ketika itu dan menaikkan sentimen rakyat. Akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kepung selama 30 hari tambah 10 hari pada awal Zulhijjah, selama 40 hari, dan mereka masuk dan mereka pukul Sayyidina Uthman dan isteri dia. Mereka cekik dia. Ketika itu dia sedang dalam keadaan berpuasa, dia dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, Mashaf Uthmani. Isu Mashaf pun dia kata Uthman buat benda baru, benda yang Nabi tak buat, dia reka. Dia telah kumpulkan Quran dalam satu Mashaf. Itu menjadi isu nak burukkan Uthman. Dia jawab. Apa yang dia tak jawab semua dia jawab. Cuma apa? Cuma bila manusia. Ini juga penting tuan-tuan. Apabila kita berhujah atau kita berbincang, kita kena perbetulkan niat kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia kata apa? Dia kata apabila aku berjidal dengan seseorang, berdiskusi dengan seseorang, aku mengharapkan Allah Ta'ala memberikan kebenaran pada mulut dia supaya aku boleh ikut. Kalau aku yang betul, takut dia tak mau ikut. Al-Imam Syafi'i juga sebut bila berdebat dengan orang yang jahil, jangan layan, biar pi. Sebab kalau berlawan dengan orang jahil, dia menang, aku kalah. Tapi kalau berdebat dengan orang yang alim, aku menang, dia kalah. Sebab orang yang alim, orang yang ikhlas, dia nak cari kebenaran. Tapi orang yang jahil ni, nafsu ni, dia nak cari menang. Ini masalah besar yang berlaku. Okey, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua jawapan, hujah dan penjelasan Uthman tidak diterima kerana niat jahat mereka. Dan akhirnya terbunuhlah Uthman pada hari tersebut, dan kita tahu apabila terkorbannya Uthman, bermulalah pintu fitnah di mana tercetusnya perselisihan dan perbezaan pendapat yang akhirnya mencetuskan dua perang yang tidak dijangka dalam sejarah Islam. Peperangan di antara Aisyah dengan Ali, peperangan di antara Ali dengan Muawiyah. Ini semua kita akan tengok rentetan daripada kisah ini. Naiknya Bani Umayyah, naiknya Bani Abbasiyah dan seterusnya adalah kerana hari pembunuhan Uthman. Semua berselisih ni. Muawiyah berselisih, bukan berselisih. Adalah perbezaan. Muawiyah dengan Ali isu apa? Isu pembunuhan Uthman. Aisyah dengan Ali isu apa? Isu pembunuhan Uthman. Peperangan Jamal, peperangan Siffin berrentetan daripada pembunuhan Uthman. Akhirnya naik terbunuhnya Al-Husain juga rentetan daripada pembunuhan Uthman. Naiknya Al-Hasan, serahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah, dikenali dengan tahun perdamaian, juga rentetan daripada pembunuhan Uthman. Inilah yang kita sedih dan kita kecewa dan kita rasa sayu apabila membaca tentang kisah Uthman. Tengok tuan-tuan, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibn Abbas pada mulanya tak mau mengetuai jemaah haji kerana nak duduk di Madinah. Pasal apa Ibn Abbas tak mau? Dia tak mau jadi ketua haji. Pasal dia nak duduk di Madinah, nak mempertahankan Uthman. Kata Ibn Abbas, aku akan berdiri di hadapan pintu rumahmu, mempertahankan engkau, kerana mempertahankan engkau lebih afdal daripada menunaikan haji. Siapa yang kata? Ibnu Abbas. Tapi Uthman tak bagi. Uthman kata, pergilah. Uthman memilih seperti janji Nabi, bersabarlah, engkau akan berbuka bersama dengan kami. Malam tu dia bermimpi, dia jumpa Abu Bakar, Umar, Nabi. Abu Bakar, Umar, Nabi kita apa? Engkau akan berbuka bersama dengan kami. Dia dah faham isyarat.
dia akan terkorban pada hari itu. Osman tetap supaya Ibnu Abbas mengepalai jemaah haji pada tahun tersebut. Ibnu Abbas keluar kerana taat kepada perintah khalifah. Jadi hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memahami fitnah dan cerita di sebalik terkorbannya Osman agar kita tidak mengulangi sikap yang dicetuskan oleh Khawarij jahat dengan niat yang buruk untuk merosakkan umat Islam. Demikianlah tamatnya riwayat khalifah yang ketiga memiliki dua cahaya yang Nabi telah menjamin tempatnya di dalam syurga dan dia tidak akan pernah dahaga kerana wakaf telaga untuk umat Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada sirah Uthman ibn Affan, khalifah yang teranaya dan difitnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.